各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari di dalam Tuhan. 感谢主，今天可以传讲神的话语。 Bersyukur hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. 我的女儿可以翻译， Putri saya bisa menerjemahkan. 罗师母可以主理。 Lo semua bisa liturgi. 那么我跟这个琴师刚才跟他开玩笑， Lalu tadi saya bercanda dengan pianis. 我说我的大女儿现在是在墨尔本，如果能够施情，那是何等的善，何等的美，一家人侍奉神。 Putri saya yang sulung sekarang di Melbourne, dia juga bisa pianis. Kalau hari ini dia bisa pianis, maka itu sangat sempurna. 呀，感谢主，我们可以一家人在主里一起侍奉神。 Bersyukur satu keluarga bisa melayani Tuhan. 我们今天要思想一个题目，就是行走在上帝的智慧中。 Hari ini kita mau merenungkan satu tema, yaitu melangkah dalam hikmat Allah. 我们是从这个箴言第2章来思想， Kita merenungkan dari Amsal pasal 2. 但是我们就有读第1到第6节。 Kita hanya membaca dari ayat 1 sampai 6. 我们请这个翻译员宝玲来读，用印尼文读第1节到第6节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 在还没有思想神的话语之前，我们再次低头，我们进入祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 天父上帝，我们满心感谢你， Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. 你给我们机会来到你的圣殿，一起来敬拜神。 Engkau memberikan kami kesempatan datang ke bait-Mu yang kudus. 我们需要你的话语来引导我们前面的道路。 Kami butuh firman-Mu untuk menuntun hidup kami ke depannya. 赐给我们有一个谦卑受教的心，来领受神你的话语。 Berikan kami kerendahan hati yang mau menerima firman-Mu. 让你的话语可以更新我们的灵性， Kiranya firman-Mu memperbaharui iman kami, 可以塑造我们的品格。 bisa menerangi hidup kami. 我们把这个时间全然的交托， Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 是完全的奉靠耶稣圣名求。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，你有没有发现一件很奇怪的事？ Saudara-saudari, apakah kalian menyadari satu hal yang sangat aneh? 我们现在出门不认路没关系，不问人没关系。 Sekarang kalau kita keluar rumah, tidak tahu jalan tidak apa-apa, tidak tanya orang juga tidak apa-apa. 只要有这个导航就可以了。 Asalkan ada GPS, maka tidak ada masalah. 可是我们的人生呢？ Tetapi bagaimana dengan hidup kita? 婚姻、金钱、 Pernikahan, keuangan, 教育、教养孩子，做重要的决定， mendidik anak dan mengambil keputusan penting. 偏偏在最重要的路，常常没开人生的导航。 Justru pada jalan kehidupan yang penting, kita tidak menyalakan navigasi kehidupan. 今天箴言第2章告诉我们，上帝的智慧不是给你地图， Hari ini di Amsal pasal 2 memberitahu kita bahwa hikmat Allah bukan sekedar memberikan kita peta, 是叫你怎么走人生的路。 tetapi mengajar kita bagaimana berjalan dalam kehidupan. 我们这个时代Google 什么都知道， Zaman kita saat ini, Google tahu segalanya. ChatGPT 什么都能讲， ChatGPT bisa menjelaskan apa saja. 但
为什么人越来越焦虑呢？ Namun mengapa manusia semakin cemas? 决定越来越混乱呢？ Keputusan semakin kacau, 关系越来越复杂， hubungan semakin rumit. 因为资讯不等于智慧。 Karena informasi tidak berarti hikmat. 箴言第2章不是教我们怎么更加聪明， Amsal pasal 2 bukan mengajarkan kita bagaimana menjadi semakin pintar, 而是教我们怎么活得对。 melainkan bagaimana agar kita hidup dengan benar. 很多人这样祷告：主啊，赐我智慧。 Banyak orang yang berdoa, Tuhan berikanlah aku hikmat. 然后呢，圣经没打开，劝告不听，脾气照旧。 Lalu setelah itu Alkitab tidak dibuka, nasihat tidak didengar, dan emosinya tetap sama. 最后做错决定，还说我已经祷告过了。 Akhirnya ketika mengambil keputusan yang salah, ia berkata, saya sudah berdoa kok. 箴言第2章告诉我们，今天告诉我们，智慧不是自动的空降， Amsal pasal 2 memberitahu kita bahwa hikmat bukan otomatis turun dari langit. 我们需要去寻找、去行走的。 Hikmat itu perlu ditempuh dan dicari. 我们今天要从3点一起来思想。 Kita akan merenungkan dari 3 poin. 那么第一段就是智慧不是天生的，是被渴慕的。箴言第2章第1到第5节。 Yang pertama, hikmat bukan bawaan lahir tetapi lahir dari kerinduan. Amsal 2 ayat 1 sampai 5. 这里说：“你若领受我的言语，寻找它如寻找银子。” Jikalau engkau menerima perkataanku dan mencarinya seperti mencari perak. 圣经里的智慧不是你读书多啦，年纪大啦，经验丰富。 Dalam Alkitab, hikmat bukan berarti banyak sekolah, umur yang lebih tua, atau memiliki pengalaman yang berlimpah. 圣经中的智慧 Sophia 是敬畏神中活出合神心意的选择。 Hikmat Alkitabiah, Sophia, itu artinya hidup dalam takut akan Tuhan dan mengambil keputusan yang berkenan kepadanya. 所以你会发现一件事情， Sehingga engkau akan menyadari satu hal. 有人学历很高，可是人生却一塌糊涂； Ada orang yang berpendidikan tinggi tetapi hidupnya berantakan. 有人学位他的学问不高，可是却活得很稳正，还有亮。 Ada orang yang pendidikannya tidak tinggi tetapi hidupnya stabil, lurus dan bercahaya. 因为智慧不是天赋，是这个方向。 Karena hikmat bukan soal bakat melainkan soal arah hidup. 我们注意箴言书第2章第1到第5节里出现这个很多字你若。 Kita perhatikan dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 5 muncul banyak kata kunci jikalau engkau. 你若领受，你若侧耳， Jikalau engkau menerima, jikalau engkau menyimpan. 你若呼求，你若寻找。 Jikalau engkau berseru, jikalau engkau mencari. 这里换一句话说，智慧不是自动的配送，是要你亲自签收的。 Dengan kata lain, hikmat bukan paket otomatis, melainkan sesuatu yang harus kita terima sendiri. 上帝没有把智慧设成这个背景音乐， Allah tidak menjadikan hikmat sebagai musik latar, 而是设成需要你主动点击的选项。 melainkan sebagai opsi yang harus kita klik secara sadar. 有一弟兄，他每天这样祷告：主啊，赐我智慧。 Ada seorang saudara yang tiap hari berdoa, Tuhan berikanlah aku hikmat. 但圣经3天没打开， Tetapi Alkitab 3 hari tidak dibuka. 牧子劝告当耳边风， Nasihat dari gembala masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. 决定从来不等，就是很不没有忍耐。 Keputusan selalu diambil tergesa-gesa. 结果呢，每次出事都说我已经祷告过了。 Akhirnya ketika muncul masalah selalu berkata, saya sudah berdoa kok. 后来牧师温柔地对他说：“
Akhirnya pendeta dengan lembut berkata kepadanya, 你不是缺少智慧，你是不想付寻找的代价。 kamu bukan tidak punya hikmat, tapi kamu tidak mau membayar harga untuk mencari hikmat. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们要追求智慧，就好像想减肥却天天加饭。 jika ingin hikmat tetapi tidak mau mengejarnya, itu sama seperti mau kurus tapi tiap hari makan nasinya terus ditambah. 那么这里有一个很智慧的这个比喻，这个找银子相对找智慧。 Di sini ada sebuah perumpamaan, yaitu mencari perak seperti mencari hikmat. 圣经说，寻找它如寻找银子。 Firman Tuhan berkata, carilah dia seperti mencari perak. 你想想，如果你的家的这个地板下有金条， Bayangkan jika di bawah lantai rumahmu ada emas batang. 请问你会说有空我再找吧？ Apakah kamu akan berkata, nanti kalau ada waktu akan saya cari? 不可能， Tidak mungkin. 半夜也挖，满头灰你也在挖。 Tengah malam engkau akan menggali, penuh debu juga akan digali. 上帝不是说智慧不重要， Allah bukan berkata hikmat itu tidak penting, 而是说你对智慧的态度暴露你对人生的态度。 sikapmu terhadap hikmat menunjukkan sikapmu terhadap hidup. 我们对很多事情都很认真， Kita sangat serius terhadap banyak hal. 我们赚钱很认真，我们投资很认真， Kita serius mencari uang, serius berinvestasi. 我们注意孩子的成绩也是很认真。 Kita juga serius memperhatikan nilai anak. 可是对智慧说，有空再追求吧。 Tetapi terhadap hikmat kita berkata, kalau ada waktu nanti kita cari lagi. 奇怪的是，我们最认真对待的，常常不是最重要的。 Ironisnya yang paling kita seriuskan bukanlah hal yang paling penting. 新约圣经告诉我们一句震撼的话： Perjanjian baru menyatakan satu kalimat yang sangat mengejutkan. 基督就是上帝的智慧。哥林多前书第1章24节。 Kristus adalah hikmat Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. 所以追求智慧不等你追求一套的言辞。 Oleh sebab itu mengejar hikmat bukan berarti mengejar seperangkat prinsip. 追求智慧等你追求更认识耶稣。 Mengejar hikmat berarti mengejar pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. 你越亲近基督，你就越活在智慧中。 Semakin kita mendekatkan diri dengan Kristus, maka semakin hidup kita berada dalam hikmat. 有一姐妹在人生重大的这个截止前， Ada seorang saudari yang sedang menghadapi keputusan besar dalam hidup. 工作的选择， Pilihan pekerjaan, 她婚姻的方向， arah pernikahan. 她没有急着做决定， Ia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. 而是每天早起的时候，她读圣经、祷告、请教属灵的前辈。 Melainkan setiap pagi ia membaca Alkitab, berdoa dan meminta nasihat dari senior rohani. 最后，她说了一句很美的话。 Akhirnya ia berkata satu kalimat yang sangat indah. 不是我变聪明，是我更愿意听主的声音。 Bukan saya menjadi lebih pintar, tetapi saya menjadi lebih mau mendengar suara Tuhan. 这就是箴言第2章的智慧。 Inilah hikmat dalam Amsal pasal 2. 我们知道智慧不会自动长出来，只会被渴慕的人找到。 Hikmat tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi ditemukan oleh mereka yang merindukannya. 上帝不吝惜智慧，只寻找渴慕的人。 Allah tidak pelit memberikan hikmat, tetapi ia mencari hati yang tulus. 追求智慧其实是在追求基督。 Mengejar hikmat sejatinya adalah mengejar Kristus. 我们看第2段，这是第2点。
Kita lihat poin yang kedua. 智慧不是让你更安全，而是让你被保守。箴言第2章第6到11节。 Hikmat bukan membuat hidupmu lebih aman, tetapi membuatmu dipelihara. Amsal 2 ayat 6 sampai 11. 智慧必入你心，谨慎必护卫你。 Hikmat akan masuk ke dalam hatimu, kebijaksanaan akan menjaga engkau. 很多人认为我信主，我有智慧，人生就应该很安全、很顺利。 Banyak orang berpikir kalau saya percaya Tuhan, maka saya punya hikmat, hidup saya akan aman-aman saja. 但现实是，祷告过还会遇到风浪。 Namun kenyataannya sudah berdoa, badai masih datang. 有智慧还是会碰到有诱惑。 Punya hikmat, godaan tetap muncul. 圣经从来没有允许无风险的人生， Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa resiko. 但清楚的允许被神保守的人生。 Tetapi dengan jelas menjanjikan hidup yang dijaga oleh Allah. 箴言第2章第6到11节说， Dalam Amsal 2 ayat 6 sampai 11 berkata, 智慧从耶和华而来， hikmat berasal dari Tuhan. 智慧进入人心， Hikmat masuk dalam hati manusia. 谨慎护卫人， Kewaspadaan menjaga manusia. 聪明保守人。 Pengertian melindungi manusia. 这是一个内到外的保护的系统。 Ini adalah sistem perlindungan dari dalam keluar. 就是第一，神把智慧放进你的心里； Yang pertama, Allah menanamkan hikmat di dalam hati kita. 第二，你的判断开始改变了， Yang kedua, cara menilai dan menimbang mulai berubah. 改变越来越讨神的喜悦。 Mulai berubah semakin menyenangkan hati Tuhan. 第三，你的选择被护卫。 Yang ketiga, pilihan hidup kita dijaga. 智慧不是外在的这个护栏，而是内在的雷达。 Hikmat bukan pagar di luar, melainkan radar dari dalam. 我们知道，我们这个时代什么都有保险。 Kita tahu di zaman ini segala sesuatu bisa diasuransikan. 医疗保险、意外保险， Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. 有汽车、有这个房子的保险， Ada asuransi mobil, ada asuransi rumah. 手机掉地上都有保险。 Ponsel jatuh pun ada asuransinya. 当然是比较贵的这个手机。 Tentu saja handphone yang agak mahal. 但你有没有发现，保险只能够赔钱，不能阻止你做傻事。 Apakah engkau sadar asuransi hanya bisa mengganti kerugian tetapi tidak mencegah kita melakukan hal bodoh? 可是真正的智慧却不一样，它在你要做傻事之前，先提醒你。 Tetapi hikmat berbeda. Sebelum kita melakukan hal bodoh, hikmat sudah memperingatkan. 有一弟兄要做投资项目，回报超高。 Ada seorang pria yang mau melakukan investasi, imbalannya sangat tinggi. 要他投资的朋友天天催他。 Teman yang mengajaknya berinvestasi tiap hari mendesaknya. 可是合同厚的像圣经一样， Perjanjiannya tebal seperti Alkitab. 保险很多合同都非常的厚， Banyak investasi itu perjanjiannya sangatlah tebal. 所以他的心里一直觉得没有安全感，不安。 Hatinya terus merasa tidak tenang. 他没有急着要签字， Ia tidak terburu-buru mau tanda tangan. 所以他就来到上帝的面前， Lalu ia datang ke hadapan Tuhan. 他祷告、查验，还有问属灵的前辈。 Ia berdoa lalu memeriksa kembali dan meminta nasihat dari senior rohani. 还有问那些懂这个投资的人， Juga bertanya pada orang-orang yang paham investasi. 结果他没有投资。 Akhirnya ia tidak berinvestasi. 3个月后，项目爆雷， 3 bulan kemudian investasi ini kolaps. 很多人这个血本无归。 Banyak orang yang kehilangan modalnya. 他后来这个感叹说 Akhirnya ia berkata,
不是我聪明，是上帝的智慧把我拉住了。 Bukan saya yang pintar, tetapi hikmat Allah yang sudah menahan saya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 智慧的伟大常常发生在你没出事的时候。 keagungan hikmat seringkali justru terlihat di saat kita tidak mengalami musibah. 我们来总结第二段。 Kita mengambil kesimpulan untuk poin kedua. 智慧不保证你没风险，但保证你不孤单。 Hikmat tidak menjamin hidup tanpa resiko, tetapi menjamin engkau tidak sendirian. 当你做决定的时候，你不孤单， Ketika engkau mengambil keputusan, engkau tidak sendirian. 上帝会帮助你。 Allah bisa membantu engkau. 保险赔钱，智慧救命。 Asuransi mengganti uang, hikmat menyelamatkan hidup. 上帝的智慧是你人生最早的警报系统。 Hikmat Allah adalah sistem peringatan paling awal dalam hidup kita. 我们看第三段， Kita melihat poin yang ketiga. 智慧引导你走生命的路，不是流行的路。箴言第2章12到22节。 Hikmat menuntunmu berjalan di jalan kehidupan, bukan jalan yang sedang tren. Amsal 2 ayat 12 sampai 22. 智慧要救你脱离恶道。 Hikmat akan menyelamatkan engkau dari jalan yang jahat. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们这个时代有一个神叫大家都这样做。 di zaman ini kita punya satu Allah yang sangat berkuasa, namanya semua orang juga melakukannya. 股票大家买我就买， Saham kalau orang lain semua beli, kita juga ikut beli. 感情感觉对就先在一起。 Soal hubungan, jika dirasa cocok, maka dijalani dulu bersama-sama. 价值观不合潮流就被说老古板。 Soal nilai hidup, jika tidak mengikuti tren, dibilang kuno. 但圣经从来没有说你要随这个大流。 Tetapi Alkitab tidak pernah berkata ikutlah arus. 圣经说是你要走生命的路。 Alkitab berkata berjalanlah di jalan kehidupan. 箴言第2章12到22节，把人生清楚分成2条路。 Amsal 2 ayat 12 sampai 22 dengan jelas membagi hidup dalam 2 jalan. 第一条就是恶道， Jalan yang pertama adalah jalan yang jahat. 说这个乖苗的话，离去正路， Berkata curang, meninggalkan jalan yang benar. 走黑暗的路，以作恶为乐。 Berjalan dalam kegelapan, bersuka cita dalam kejahatan. 它的特点就是长期刺激，这个短期刺激，长期毁坏。 Ciri-cirinya adalah nikmat sesaat, kehancuran jangka panjang. 第二条路就是生命的路， Jalan yang kedua adalah jalan kehidupan. 正直人、完全人， Orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. 居住地上得以存留。 Diam di bumi, tetap lestari dan bertahan. 它的特点当下不耀眼，结局却稳固。 Ciri-cirinya tidak mencolok, sekarang tidak mencolok tetapi akhirnya kokoh. 这里有一个真实的故事， Di sini ada satu kisah nyata. 有一位年轻人学历好，公司给他一个特别的机会。 Ada seorang anak muda, pendidikannya bagus, dan di perusahaan memberinya sebuah peluang yang sangat bagus. 可是有条件的， Tetapi ada syaratnya. 条件是做一点灰色的操作。 Syaratnya melakukan sedikit praktik abu-abu. 他说他在心里说，现在不做，以后就没机会了。 Dalam hati ia berkata, kalau tidak dilakukan sekarang, maka kedepannya sudah tidak ada kesempatan. 可是，在他的心里深处知道， Namun di dalam hatinya ia tahu, 这条路会让良心慢慢的死掉。 jalan ini akan mematikan hati nuraninya perlahan-lahan. 经过他祷告，来到上帝的面前，他拒绝了。 Setelah ia bergumul dalam doa, ia memilih untuk menolaknya. 半年后，公司出事，主管被调查。
Setengah tahun kemudian, perusahaan mengalami masalah, atasannya diperiksa. 很多人职业生涯直接结束了。 Banyak karyawan yang karirnya hancur. 他后来进了另外一间公司， Ia akhirnya pindah ke perusahaan yang lain. 这个发展慢一点，但走得稳，睡得好。 Perkembangannya lebih lambat, tetapi hidupnya stabil, tidurnya lebih nyenyak. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 智慧常常救你是通过让你不走恶道。 seringkali hikmat menyelamatkan kita justru dengan membuat kita tidak melangkah ke jalan yang jahat. 恶道在圣经里不只是犯罪的行为， Dalam Alkitab, jalan yang jahat bukan sekedar melakukan dosa, 而是一种离开上帝的生活的方向。 melainkan arah hidup yang menjauh dari Allah. 所以它的重点不是你走得快， Jadi poinnya bukan jalan lebih cepat, 不是你走得多快， bukan seberapa cepat engkau berjalan, 而是你走向谁。 tapi berjalan ke arah siapa. 耶稣没有说我只给你一条路， Yesus tidak berkata, saya akan menunjukkan hanya satu jalan, 或是只给你其中一条路。 atau hanya menunjukkan salah satu jalan. 耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”约翰福音14章第6节。 Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. 智慧最终不是颜值，而是一个伟大的人，就是基督。 Pada akhirnya hikmat bukanlah seperangkat prinsip, melainkan pribadi, yaitu Kristus. 跟随基督的人可能被笑慢，可能不合潮流， Orang yang mengikut Kristus mungkin dianggap lambat, mungkin tidak sejalan dengan tren zaman, 但不会走向灭亡的道路。 tetapi tidak akan berjalan menuju kebinasaan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 请我们扪心自问： marilah kita bertanya dengan jujur kepada diri 你 sendiri. 现在做的决定是因为对呢，还是因为大家都这样？ Keputusan yang kamu ambil saat ini apakah karena itu memang benar atau karena semua orang lain melakukannya? 你走的这条路会不会让你慢慢的失去你敬畏上帝的心？ Jalan yang kamu tempuh sekarang apakah membuatmu perlahan-lahan mengikis rasa takut akan Tuhan? 如果耶稣与你同行， Jika Kristus berjalan bersama denganmu, 你还会这样走吗？ apakah kamu masih memilih jalan yang sama? 智慧不是问会不会成功， Hikmat bukan bertanya apakah ini akan sukses, 而是问这条路有生命吗？ melainkan bertanya apakah jalan ini membawa kehidupan. 今天箴言第2章给我们3个邀请。 Hari ini Amsal pasal 2 memberi kita 3 undangan. 第一个邀请就是渴慕智慧，而不是自以为聪明。 Undangan yang pertama merindukan hikmat, bukan merasa diri sudah pintar. 第二个邀请就是让智慧保护你，而不是自己硬撑。 Undangan yang kedua membiarkan hikmat melindungi kita, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. 第三，选择生命的路，而不是流行的路。 Undangan yang ketiga memilih jalan kehidupan, bukan jalan yang sedang populer. 我再一次说， Saya berkata sekali lagi, 箴言第2章不是告诉我们怎样变聪明， Amsal pasal 2 bukan sekedar mengajar kita bagaimana menjadi pintar, 而是邀请我们选择走哪一条路。 melainkan mengundang kita memilih jalan mana yang akan kita tempuh. 真正的智慧就是一生走在基督里。 Hikmat yang sejati adalah berjalan seumur hidup di dalam Kristus. 求神帮助我们， Kiranya Kristus menolong kita. 一生我们走在基督的道路。 Seumur hidup berjalan di jalan Kristus. 阿门。 Amin. 我们低头进入祷告。 Kita bersatu di dalam doa.
天父上帝，我们满心感谢你， Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. 你今天再次提醒我们， Hari ini sekali lagi Engkau mengingatkan kami. 要一生行走在上帝的智慧中。 Harus melangkah seumur hidup dalam hikmat Tuhan. 我们知道，我们要一生走在上帝的智慧中，需要紧紧的跟随神。 Kami tahu berjalan seumur hidup dalam hikmat Tuhan perlu terus mengikut Tuhan. 我们需要神的话语不断的提醒、引导我们。 Kita perlu firman Tuhan terus mengingatkan kita, terus memimpin langkah kita. 我们需要圣灵来带领、帮助我们。 Kita butuh Roh Kudus untuk membantu dan menuntun kita. 使我们可以找到真正的智慧， Agar kita dapat menemukan hikmat yang sejati. 因为真正的智慧是在耶稣基督里。 Karena hikmat yang sejati ada di dalam Kristus. 所以我们要一生忠心的跟随耶稣基督， Karena itu kami mau mengikut Tuhan seumur hidup kami. 让我们成为智慧的人。 Agar kami menjadi manusia yang berhikmat. 求你带领赐福我们。 Pimpinlah hidup kami. 我们将祷告是完全的奉靠耶稣圣名求， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. amin。 Amin.